Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danish Daniel ingin menerangkan tentang pecah bahagian partition, pecah sepadan subdivision, penyatuan tanah amalgamation. Okey, apa itu pecah bahagian? Pecah bahagian adalah tanah hak yang dipegang di bawah hak milik tetap, sama ada hak milik pejabat tanah pendaftar atau hak milik pejabat tanah dipegang oleh dua orang atau lebih sebagai pemilik tanah bersama. Dipecah bahagian supaya terletak pada hak pada tiap-tiap seorang daripada mereka di bawah satu hak milik yang berasingan. Maksudnya, sebagai contoh, dia ada lot yang asal yang lotnya 1, 2, 3, 4. Keluasan contohnya 1 ekar. Dalam geran tanah itu ada dua nama. Maksudnya abang sulung ada setengah bahagian, adik bongsu ada setengah bahagian. Jadi bila kita buat pecah bahagian daripada lot 1, 2, 3, 4, kita akan pecah bahagian kepada dua bahagian. Jadinya si abang akan dapat setengah bahagian dan si adik akan dapat setengah bahagian. Maksudnya luas untuk si abang akan dapat 0.5 ekar, si adik akan dapat 0.5 ekar. Macam seperti dalam gambar raja ini. Apa itu pecah sepadan subdivision? Apa itu pecah sepadan? Pecah sepadan adalah tanah yang dipegang oleh hak milik kekal ataupun hak milik pejabat pendaftar atau hak milik pejabat tanah. Dipecah sepadan kepada dua bahagian atau lebih supaya tiap-tiap satunya dipegang oleh pemilik tanah yang sama atau pemilik tanah yang bersama yang sama-sama. Pecah sepadan tadi kita tengok kepada pecah bahagian kepada 0.5 ekar kepada pemilik tanah si abang dan si adik. Sekarang ni kita pecah sepadan kepada 4 bahagian pula. So kita tengok. So jadi satunya jadi 0.5 ekar untuk bahagian A, 0.5 ekar kepada bahagian B, 0.5 ekar kepada bahagian C, 0.5 ekar kepada bahagian D. Ini bermaksud tujuan dia adalah untuk memudahkan untuk jual beli tanah-tanah tersebut. Makin kecil kan, sama ada untuk dia nak jual ataupun nak sewa tanah tersebut. Ini dinamakan pecah sepadan. Okey, ini adalah apa itu penyatuan amalgamation, di mana dua lot tanah milik berdampingan atau lebih yang dipegang oleh seorang di bawah hak milik kekalnya berasingan dicantumkan menjadi satu lot dan dipegang di bawah satu hak milik sahaja. Satu lot tanah dalam geran keluasan 5 ekar pemilik ahli dan satu bahagian itu. Syaratnya untuk tanah getah, dan selepas itu ada satu lot tanah luasnya 5 ekar pemilik abu, satu bahagian, syarat untuk tanah getah juga. Selepas itu dicantum penyatuan tanah, dijadi satu geran, nama keluasannya menjadi 10 ekar lah, 5/5 lah itu. Pemilik ahli setengah bahagian dan pemilik abu setengah bahagian. So syarat tanam untuk syarat tanam getah. Apa yang menyebabkan amalgamation tidak boleh berlaku sekiranya dia bukan sama mukim, tempat berbeza, lepas tu syarat berbeza. Macam contoh tanah itu tanah jenis bangunan, lepas tu nak tanah getah tak boleh, dia kena sama. Okey, tanah itu kena dekat-dekat lah, jauh-jauh tak boleh. Maksudnya kena
Maksudnya nak berlaku amalgamation kena ada syaratnya. Tak semua amalgamation boleh berlaku dengan syarat persetujuan ataupun kelulusan oleh Jabatan Tanah lah. Okey, itu saja. Cik, boleh ke saya nak beli tanah tapi geran kongsi? Dia ada istilah geran tanah berkongsi ni sebenarnya memberi kekeliruan dan orang kata mengundang kepada susahnya orang nak faham apa itu terms geran kongsi tersebut. Jadi bila orang tanya saya jawab dia ada dua sebenarnya kan. Pertama, yang boleh dibeli, geran tanah kongsi yang boleh dibeli. Yang kedua dia adalah geran tanah kongsi yang kita tak boleh beli. Dan kalau kita beli, memang memudaratkan di masa akan datang. Boleh beli, tapi nanti akan datang rumit lah. Nanti saya ceritakan kenapa. Yang boleh dibeli ini adalah pemilikan bersama. Contoh, awak adalah pemilik tanah 1 ekar dan geran tersebut 4 penama termasuk awak dan 4 beradik awak yang lain lah. Dan saya nak membeli bahagian awak dan saya tak nak beli bahagian orang lain tu. Bermakna kat sini 1/4 lah daripada bersamaan 0.25 ekar. Saya beli bahagian awak tapi saya tak nak beli bahagian orang lain. Dekat sini bermaksud saya perlu dapat persetujuan daripada awak saja untuk sign borang 13A untuk tukaran hak milik tu. Yang orang lain saya tak perlu ambil tahu. Melainkan andai kata saya nak beli keseluruhan 1 ekar tersebut, yes, saya perlu mendapat persetujuan 4 pemilikan yang tadi tu, 4 pemilik yang bersama tadi tu. Yang kita tak boleh beli, yang saya nak terangkan kat sini, nanti saya terangkan isu dia kenapa kita tak boleh beli, iaitu tanah geran kongsi lot lidi. Bermaksud tanah kecil, tanah pertanian, dan kemudian ni dia dikecilkan keluasan menjadi tanah kediaman. Jadi banyaklah kan. Mungkin jadi 10 bahagian 1 ekar, jadi 10 bahagian ke, ataupun 1 ekar menjadi 4 bahagian ke. Dan saya sebagai pemilik tanah tersebut, saya tak buat permohonan ukur pun di Pejabat Tanah Ukur ataupun di Juruukur Tanah Blessing. Saya membuat, orang kata nak untung dengan lebih mudah dan cepat jual tanah tersebut. Saya hanya membuat lakaran melalui pembahagian dengan AutoCAD saja. Saya tunjuk lakaran saja dekat awak. Dan awak pun orang kata kurang mahir sikit dengan ilmu urusan jual beli tanah ni. Mungkinlah first time orang kata kan. Menunjuk lakaran tersebut dah awak percaya bulat-bulat bahawa itu bahagian awak. Sebenarnya yang lakaran tersebut bukan pengesahan ataupun yang dikeluarkan oleh Juruukur Tanah Blessing ataupun yang diluluskan daripada pihak kebenaran berancang lah. Bukan. Dia hanya lakaran saja. Dan saya juruukur, saya buat site dekat tapak tersebut. Saya tanda je. Betul memang dapat ukuran bahagian awak 0.25, bahagian orang B ni 0.25, sehinggalah bahagian D dapat 0.25 juga. Maknanya 4 bahagian. Cukuplah 1 ekar kan. Jadi saya jual dan awak beli, tapi tak ada geran. Okey, ini yang dipanggilkan dengan lot lidi. Jadi kesan dia adalah di masa akan datang, andai kata awak mati sebagai pembeli tanah tersebut, saya owner tanah tu, awak mati, tapi bila buat urusan harta pusaka kecil, tanah tersebut tak boleh nak declare kata tanah awak. Sebab apa? Sebab tiada geran yang menyatakan itu tanah awak. Jadi awak dah bangunkan rumah ataupun orang kata dah siapkan rumah lah, kediaman kan. Sebab itu status kononnya lot kediaman lah, kononnya dikecilkan tapi tak ditukar syarat pun, tak dibuat pecah bahagian atau pecah sepadan pun. Dan akses selaluan sepatutnya kalau ikutkan dengan pendaftaran, kena buat akses selaluan ni. Kita tengok akses selaluan pun tiada kan. Kebiasaannya dia tak akan dapat 0.25 lah, kerana kita kena serahkan sebahagian daripada keluasan tanah 1 ekar tersebut kepada akses laluan kan. Laluan ke tanah awak bagaimana, laluan tanah yang CA ni bagaimana kan. Jadi bila mati, orang kata anak-anak awak tak boleh declare lah kata itu harta awak. Dan sebagai kalau awak pula, saya mati, contohlah saya mati, tanah tersebut bernama saya mati, tanpa orang ni tadi beli tanpa ada geran, kata lot lidi lah ni, yang saya punya anak ni datang nak menuntut harta ni,
Sebab bila kematian saya, dia akan keluarkan, okey, ini sebahagian jumlah tanah saya lah kan, yang saya nyatakan. Jadi bila tengok tanah ni sebut tak ada orang kata urusan jual beli, dan kemudian tanah tu adalah milik saya dan waris saya boleh menuntut tanah tersebut. Dan bagaimana pula awak yang lain ni? Itu yang kata isu yang sering berbangkit. Dan ada setengah tanah juga yang kata banyak tanah yang orang kata yang tak dituntut oleh orang-orang satu Malaysia ni atau masyarakat kita, di mana tanah tersebut bila meninggalnya seseorang pemilik tanah tersebut, dan tanah tu kecil je kan, tanah itu kecil, dan nak buat pecah sepadan macam bahagian tak boleh. Bila matinya seseorang tu, dia akan keluarkan penama setiap bahagian tu. Contoh kalau tanah kecil 0.5 ekar, ada 7 penama, sebab ada 7 adik-beradik kan. Jadi bagaimana kita nak buat pecah sepadan dan pecah bahagian? Tak cukup lah orang kata syarat dia. Untuk setiap pecah bahagian, pecah sepadan ni dia ada syarat dia kan. Nak tukar tanah, status tanah ke kediaman daripada pertanian tu pun ada syarat dia. Jadi ia tak cukup lah syarat-syarat tersebut. Maka lot lidi ni jangan dibeli lah. Itu je lah yang nasihat yang boleh kita advise. Dan ada setengah juruko ni, ada orang buat je lah kerja kan atas orang kata permintaan, orang kata daripada tuan tanah nak buat pengukuran, tapi tak ada endorsement yang sah. Okay, kalau mungkin kalau tanya yang juruko yang orang kata yang bagus sikit ni, diorang akan bagi advice lah, menerangkan apa keburukan, kebaikan, kenapa perlu buat pecah sepadan, kenapa perlu buat pecah bahagian. Semua ini dinyatakan, akan diterangkan secara terperinci. Dan kos-kosnya pula bergantung kepada keluasan tanah, zoning tanah. Zoning tanah ini terbagi kepada 3, iaitu tanah pertanian, tanah perindustrian, tanah kediaman, dan kemudian tanah perindustrian. Yang paling mahal ni yang ketiga ni lah. Yang kedua ni tanah kediaman ni, yang paling murah adalah tanah pertanian. Jadi nak tukar zoning pun dia ada syarat dia juga, yang perlu kita tahulah proses-proses dia kan. Kebiasaannya sekarang ni untuk buat pecah bahagian, pecah sepadan ni, diorang akan ambil sebelum menjalankan prekom untuk menyatakan sepadan ni, bahagian ni macam mana design layout tersebut kan. Diorang akan bergantung kepada pelan topografi, di mana pelan topografi ni dia melibatkan setiap apa yang ada dekat tanah tu akan ditunjuk, sama ada feature semula jadi ataupun buatan manusia, pokok ke, kalau ada kata ada rumah ke, semua dia akan dinyatakan dalam pelan tersebut. So melalui pelan topo tu, pelukis pelan akan design berdasarkan kesesuaian, nak balance. Tak naklah nanti ada kata tanah itu ada berbukit, bahagian berbukit ni seorang dapat tanah kat bukit, seorang lagi dapat kat bawah, seorang lagi pula dapat kat kawasan orang kata dekat dengan sungai. Jadi tak adil. Yang seorang lagi pula dapat dekat dengan pencabulan elektrik. Bagaimana kita nak membahagi sama rata? Iaitu perlulah ada pelan topografi dulu. Dan sekarang ni pun syarat-syarat utama untuk nak buat proses pertukaran hak milik atau pecah sepadan, pecah bahagian ni, ataupun nak buat tukar zoning, kena ada pelan topografi juga. Dari situ kita akan tengoklah ketinggian tanah pun kita boleh tahu, jika ada sungai pun kita boleh tahu, jika ada benda-benda apa sahajalah yang dinyatakan. Itu semua kerja juruko yang akan buat. Dan itu sajalah penerangan saya berkenaan dengan tanah keran kongsi. Dan bagaimana kita nak buat pecah sepadan, pecah bahagian itu dah dinyatakan sebelum ni. Harap ia memberi manfaat dan membantulah kepada orang yang mendengar video kami ni. Sekian, terima kasih.